Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak live untuk kali pertama di bulan Julai. Kali ni kita nak share tentang buku Wak Mas. So, kita nak bedah buku Wak Mas. Hari ni kita nak cerita sikit tentang perjalanan macam mana kita nak dapatkan keuntungan dengan emas. Apa sebenarnya bagusnya kita simpan emas. Sebab kalau kita tak ada duit, benda yang pertama kita kena explore adalah ilmu. Okay, so kalau kita tak ada duit, benda yang kita kena explore adalah ilmu lah. Okay, so sebab dengan ilmu, duit akan datang. Kalau tak ada ilmu, duit akan pergi. Kalau duit dah ada, kita ada ilmu, duit kita akan bertambah. Okay, so kali ni kita nak bedah buku Wak Mas supaya kita dapat sedikit ilmu tentang emas. Macam mana supaya kita tak, kita tak buat kesilapan-kesilapan orang yang dah pernah buat simpanan emas sebelum ni. Okey, baik. So dekat kita baca kulit ke kulit lah kan. Kulit ke kulit. Cuma untuk kali ni kita nak cover chapter 1, bab 1, chapter, sebab kita dalam buku ni ada lebih kurang bukan ada lebih kurang, ada 7 chapter dan setiap chapter ada lebih kurang dalam 5 ke 6 subtopik macam tu. So untuk kali ni kita akan cover untuk subtopik 1. Okey, baik. Sebelum tu kita tak kenal maka tak cinta. So inilah buku Wak Mas yang ditulis oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. So dekat dalam buku ni adalah buku yang membicarakan tentang emas. Tak banyak fakta dan kajian, cuma berdasarkan pengalaman peribadi beliau dalam konteks simpanan emas. Baik, jom kita go through satu-satu. Saya pun dah dapat autograf lah. Okay. Saya adalah dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadinya beliau selalu pesan, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu. Bina kekayaan bermula daripada 1 gram dalam sebarang situasi. Okay, baik. So, sedikit tentang penulis. Nama beliau adalah Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dilahirkan pada tahun 1980, okay. Merupakan anak kelahiran Johor yang membesar di Kelantan. Sekarang menetap dan membina hidup di Cyberjaya. Penulis merupakan seorang chartered accountant yang diiktiraf oleh Malaysian Institute of Accountant. Pernah bekerja sebagai internal auditor dalam industri insurans dan takaful di Kuala Lumpur selama 11 tahun. Aktif mendidik masyarakat tentang keuangan dan pelaburan melalui blog peribadi dan berpengalaman membimbing lebih 4,000 penyimpan emas dan pelabur emas di Malaysia semasa buku ini ditulis. Mula tahun 2016, penulis aktif menyebarkan seminar tentang pelaburan emas di seluruh Malaysia termasuk Singapura dan mula masuki pasaran Indonesia dan Brunei. Okay, so buku ni ditulis pada tahun 2016 lah. So sekarang dah tahun 2023. So sebagai anak murid beliau, mestilah saya tahu kan perkembangan daripada mentor saya. Daripada 4,000 penyimpan emas bawah bimbingan beliau, sekarang dah ada 380,000 di bawah network beliau sendiri. Okay, baik. So buku ni setakat yang saya tahu dah ada dalam 12 ke 13 cetakan lah. Okay. Cuma saya ni dapat cetakan yang kedua. Saya cetakan yang kedua. Okey, baik. So kita ke yang pertama, prakata. Prakata. So mostly saya akan baca melalui buku ni lah. So kalau saya cakap saya tu bermaksud adalah penulis sendiri, melainkan dinyatakan sebaliknya. Okey, baik. Saya bukanlah seorang pakar tentang emas, tetapi sehingga saya menulis buku ini, saya berpengalaman membimbing lebih 4,000 pelabur emas di Malaysia, Singapura dan Indonesia sejak tahun 2010. Saya juga berpengalaman melihat trend harga emas sentiasa naik dari bulan ke bulan sebelum tahun 2012 dan juga melihat trend harga emas yang turun dari tahun 2013 sehingga 2015. Ketika harga emas dikatakan sentiasa naik, ramai yang tak begitu realistik tentang emas.
Kenyataan yang menyatakan harga emas sentiasa naik menyebabkan ramai yang membeli emas tanpa ilmu. Ketika harga emas dalam trend menurun, ramai yang akhirnya meninggalkan emas dan beralih kepada pelaburan lain. Emas dilihat sebagai aset yang tidak berguna jika harganya tidak naik berbanding harga yang dibeli sebelumnya. Okey. So sebenarnya pada tahun 2012, pada tahun 2012 harga emas memang naik sentiasa naik sampai banyaklah skim-skim emas yang timbul ketika tu, sebab harga emas kalau beli bulan ni, bulan depan dah confirm untung. Itu pada trend tahun 2012 harga emas sentiasa naik. Tapi pada tahun 2013 hingga 2015 harga emas turun dan jadi sideway. Dia tak naik, dia tak turun, dia maintain je. Kiranya daripada harga tertinggi tu dia turun, lepas tu dia sideway. Jadinya masa tu banyaklah skim-skim yang tersonton. Sebabnya skim-skim ni dia hanya akan naik bila skim-skim ni dia hanya akan naik bila harga emas tengah naik. So maksudnya ada tarikan lah. Ada tarikan. Bila harga emas naik kan orang suka. Macam tu lah. Bila harga emas naik orang suka. Bila harga emas turun orang melewehkan lah apa yang terjadi kat emas tu. Itu yang terjadilah berdasarkan penulisan Tuan Mentor. Dalam pendekatan pendekatan beliau berbeza sikit sebab berbeza dengan ramai orang buat pembelian emas. Beliau melihat emas ni lebih daripada buy low, sell high. Beliau katakan sekurang-kurangnya ada 10 cara kita dapat manfaatkan emas dalam konteks membina kekayaan. Selain daripada beli harga rendah, jual harga tinggi. Atas faktor kefahaman itulah ketika ramai yang mula meninggalkan emas termasuk peniaga emas sendiri sepanjang trend kejatuhan tersebut pada tahun 2013 hingga 2015, beliau melihat ia satu peluang besar untuk beliau menambah simpanan emas. Di samping terus mendidik masyarakat tentang emas melalui blog dan Facebook beliau. Saya sendiri adalah pengikut daripada blog Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee iaitu muhammadZulkifli.com. Saya terus membeli emas sejak saya mula mengenali pada tahun 2010 sehinggalah sekarang. Namun bukanlah pelabur emas sebagai tanggapan masyarakat tentang emas. Saya membeli emas semata-mata namun saya bukanlah pelabur emas seperti tanggapan masyarakat tentang emas yang membeli emas semata-mata disebabkan faktor harga. Saya ialah penyimpan emas tegar yang melihat emas dari sudut kelebihan yang sebenar berbanding instrumen keuangan yang lain. Harga emas naik, saya senyum. Harga emas turun pun saya senyum. Bagi mereka yang dah ada ilmu, mereka tahu apa yang hendak dibuat ketika harga emas turun maupun harga emas naik. Bagi yang tak ada ilmu, mereka sentiasa berasa susah hati sama ada harga emas naik ataupun turun. Jadi buku ni adalah tulisan santai saya tentang emas dalam bentuk yang mudah difaham oleh orang kebanyakan. Dalam buku ini saya tidak menekankan tentang fakta dan kajian secara terperinci tentang emas, tapi saya lebih menekankan tentang pengalaman menyimpan emas secara praktikal dalam konteks membina kekayaan. Buku ini saya anggap sebagai pelengkap kepada tulisan mereka yang pakar tentang emas iaitu guru emas saya, Cik Syukur Hashim yang telah menulis buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas, ataupun pakar keuangan di Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali yang menulis buku Masa untuk Emas. Apa yang perlu kita tahu, kini menyimpan emas bukan lagi hanya untuk orang kaya-kaya. Dengan wujudnya kepelbagaian produk dan kemudahan simpanan emas di Malaysia pada hari ini, semua orang mahupun pelajar universiti pun sudah boleh mula menyimpan emas. Kita boleh jadikan emas sebagai salah satu alat untuk membina kekayaan bermula dengan item sekecil 1 gram. Sekarang, semua orang boleh menyimpan emas. Okey? Betul. Dalam buku Tuan Zul sendiri, Tuan Zul tak ada cerita tentang secara ekstrim lah tentang kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun. Tapi fakta-fakta tu boleh didapati dalam buku guru beliau iaitu Tuan Syukur Hashim dalam buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas ataupun dalam buku Tuan Azizi Ali sendiri Masa untuk Emas. Okey. Yang dalam buku ni mostly banyak tentang pengalaman. Okey, pengalaman kita nak buat simpanan emas. Okey. Bab 1. Okey, kita masuk bab 1. Saya, emas dan keuangan.
Ini adalah kisah yang membuatkan saya tekad menyimpan emas. Berbual di sebuah kedai makan di Kota Baru, entah macam mana kami terbuka topik tentang emas, kata sahabat saya. Dulu aku beli 1 dinar, harga sekitar 300 sebagai mas kahwin. Sekarang, tahun 2010, harga mencecah 500. Saya pun ambil kalkulator, saya pun terus ambil telefon dan buat kira-kira. Keuntungan simpan emas mencecah 15% setahun. Bukankah ini lebih baik berbanding saya simpan duit dalam institusi keuangan yang lain? Perbualan ringkas itu membuatkan saya ingin tahu mendalam tentang emas. Okay. Alright. Saya teringat semula tahun 2016. Okay. Saya teringat semula tahun 2006 ketika saya mula-mula berniat membeli 1 dinar. Shilling 1 dinar. Saya pergi ke Aranum PKB di Kota Baru dan bertanya harga 1 dinar Kelantan. Shilling emas seberat 4.25 gram. Ketulinan 91.6%. Ketika itu harganya sekitar 300. Saya terkejut. Kenapa barang sekecil itu harga sampai 300? Mahal, kata saya. Saya tak jadi beli sehinggalah perbualan dengan sahabat saya tahun 2010. Bagi yang tak tahu, dinar ini adalah dinar. Tapi bukan edisi Kelantan lah. Ini dinar LBMA Public Gold. Dinar LBMA Public Gold. Tapi sekarang dah tak keluarkan, dah jadi rare item. Okay. Hanya 4.25 gram. Sekeping 4.25 gram berat dia. Okay, bulat dinar bulat. Okay, baik. Kesilapan pertama membeli emas. Hari ini apabila saya fikir semula, sebenarnya harga emas memang sentiasa mahal. Berapa harganya tetap orang akan kata ia mahal. Ia memang barang yang dianggap mahal sejak zaman berzaman. Tak pernah ada satu zaman pun orang anggap harga emas itu murah. Maksudnya, kesilapan pertama apabila hendak membeli emas ialah tunggu harga emas murah. Harga emas memang tak akan murah selagi tak mulakan belian pertama. Mahal atau murah bergantung kepada benchmark kita sendiri. Ada ketikanya harga 170 segram dianggap sangat mahal, akan tetapi apabila harga emas meningkat 190 segram, ketika itu orang menganggap 170 sangat murah. Walaupun harga 170 dianggap murah, ia tidak lagi berguna sebab harga itu telah pun menjadi sejarah. Jadi cara yang betul membeli emas ialah beli dulu walaupun 1 gram, mulakan dengan bajet kecil dahulu, jangan tunggu harga rendah. Lepas belian pertama barulah pantau harga. Apabila sudah mula membeli, kita sudah ada benchmark harga sendiri. Kita akan tahu berapa harga yang dianggap mahal dan berapa harga yang dianggap murah untuk sesuatu tempoh masa. Tak perlu lagi kita nak tanya orang lain, terutamanya ejen emas. Pengalaman saya sendiri, bila simpan emas, nak kata kesilapan tu, sebab saya simpan emas tak pantau harga. Saya simpan emas memang ada duit lebih. Duit daripada gaji lebih. So, dari situ timbul niat nak simpan emas. Tapi masa tu memang tak tengok harga sebab dah bermula dengan blok, apa saja harga kita beli. So, harga paling rendah, harga masa saya mula adalah 153. Tapi harga paling rendah saya pernah beli adalah 142. Itu saya ingatlah sebabnya sekarang harga yang paling tinggi 316. Apa orang cakap, waktu saya beli 142 tu sekitar tahun 2015. So ambil masa apa orang cakap, berapa ganda tu? Sebab berapa ganda kan? 150, 150 nak kecapai ke 316 tu lebih kurang dalam 8 tahun. 8 tahun. Okey, baik. So kita terus ke
Topik terusnya, polemik mata wang syariah. Berbalik kepada cerita saya tadi, selepas sedar kesilapan saya tak mula membeli emas pada tahun 2006, saya tekad untuk mendalami ilmu emas pada tahun 2010. Apa yang menariknya, tahun 2010, Kerajaan Negeri Kelantan melancarkan Dina Kelantan versi kedua. Ia lebih cantik, ditempah dari World Islamic Mint (WIM) Dubai. Dalam pelancaran tersebut, Kerajaan Kelantan mengisytiharkan ia sebagai mata wang syariah dengan hasrat mengembalikan fungsi emas sebagai medium transaksi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman-zaman kerajaan Islam dahulu. Apabila diisytiharkan sebagai mata wang, maka ia menjadi kontroversi dengan kerajaan persekutuan sehingga diugut untuk diambil tindakan undang-undang disebabkan mata wang adalah di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Ia adalah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dalam polemik mata wang syariah itu, saya terbaca satu artikel tulisan YB Husam Musa, iaitu Esko Kerajaan Kelantan, yang menjadi tulang belakang kepada usaha mewujudkan Dina Kelantan. Antara yang menarik perhatian saya ialah cerita bapa mertua beliau. Okey. Kisah dua kali miskin kisah yang ditulis, kisah yang dikongsikan oleh YB Husam Musa tentang bapa mertua beliau. Okey, ada di-share dalam buku Wak Emas ni. Saya teringat gemulah ayah mertua saya. Dia pernah menceritakan kepada saya ketika Jepun mendarat di Sabak, dia berusia 14 tahun. Dia sudah tidak bersekolah kerana dia tidak naik-naik kelas. Terpaksa mengulangi kelas 1 untuk 3 tahun berturut-turut. Dia meminta modal daripada emaknya untuk memulakan perniagaan. Emaknya telah memberi dia sekeping emas pound duit Amerika yang sudah diikat menjadi kancing baju. Dia jual kancing baju itu dan memulakan perniagaan menggunakan perahu di Sungai Kelantan. Mula-mulanya dia berniaga budu. Perniagaannya berkembang. Pada akhir pemerintahan Jepun, pada akhir pemerintahan Jepun, dia sudah berniaga bermacam-macam termasuklah atap dan balak di sepanjang Sungai Kelantan. Pada waktu pemerintahan Jepun, antara teman yang ditemui di Kota Baru adalah almarhum Raja Perlis. Baginda ketika itu berniaga manisan, gula Melaka menggunakan basikal. Apabila Jepun menyerah kalah, dia memiliki berguni-guni duit gambar pohon pisang yang dikeluarkan oleh pihak Jepun di sini. Duit itu sudah tidak laku lagi, hanya layak dibuang di umbi pisang. Dia jatuh miskin sekali lagi. Ayah mertua saya sempat mengalami 2 kali kejatuhan pemerintahan, iaitu pemerintahan British dan Jepun. Walaupun kuasa barat kalah di Semenanjung, duit pound Amerika tetap laku kerana ia emas. Kali kedua duit Jepun tidak laku langsung selepas kejatuhan Jepun kerana ianya kertas. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dengan duit yang kita ada lah. Sebabnya duit yang kita ada ni hanya limitation tau. Maksudnya kalau kita ada duit ringgit, dia hanya tertakluk kepada Malaysia sahaja. Kalau kita ada duit US, kita hanya tertakluk kepada US saja. Maksudnya duit tu mengikut negara, currency mengikut negara. Tapi berbeza dengan emas, dia melangkaui sepadan. Kita boleh jual emas ni dekat mana-mana saja. Kita tak perlu nak nak convert dulu dalam bentuk duit sini, maksudnya tak perlu nak tukar duit mata wang Malaysia, lepas tu baru tukar pergi dolar, tak perlu. Kita just bawa je emas kita jual je dekat negara yang kita pergi tu. So kita akan dapat emas kita akan dapat duit untuk kita gunakan di negara tersebut. Okey, baik. Seterusnya, saya nampak ada komen. Hai sis Sakina. Hai. Okay, hari kita cover buku Wak Emas. Alright, so chapter subtopik 1.0. Okay, baik. So kita seterusnya kita ke asal duit jadi emas.
Selepas membaca artikel ini, saya rasa tak selamat jika kekayaan saya disimpan dalam bentuk duit kertas. Jadi saya bulatkan tekad untuk tukarkan sebahagian besar duit saya kepada emas. Saya tak kisah berapa harganya asalkan duit jadi emas. Kisah dua kali miskin yang diceritakan oleh YB Husam Musa membuka mata saya tentang risiko di sebalik menyimpan wang kertas. Wang kertas yang kita guna hari ini tak mampu menyimpan nilai. Walaupun duit kertas itu berada di tangan kita, hakikatnya kekayaan itu tiada di tangan kita. Ini disebabkan nilai wang kertas bukan terletak pada kertasnya, tetapi terletak pada jaminan kerajaan. Pada kertas itu sendiri sebenarnya tiada nilai sebenar, ia tiada nilai intrinsic, tiada nilai yang melekat kepada kertas itu sendiri. Ia hanya bernilai disebabkan nilai yang dipaksa ke atasnya. Sebab tu kerajaan terpaksa tulis wang kertas ini disah perlakukan dengan nilai, iaitu jaminan kerajaan. Okay, kalau tak percaya boleh tengok dekat duit kertas kita ada dekat situ dia tulis wang kertas ini disah perlakukan. Okay, boleh go through tengok duit kita Wang kertas menjadi bernilai selagi kerajaan sahkan ianya bernilai. Jika kerajaan isytihar ia tidak lagi bernilai sebagaimana duit shilling RM1, duit kertas RM500 dan duit kertas RM1,000 seperti yang pernah wujud suatu ketika dahulu, nilainya terus hilang begitu sahaja. Ini sebenarnya saya tak pernah jumpa lah. Saya waktu zaman saya tak sampai lagi lah, tak wujud lagi duit 500, bukan tak wujud, dah tak wujud dah duit 500 dan 1000 ni. Tapi ayah saya pernah cerita, dia cakap waktu dia zaman bujang, dalam beg duit dia masa dapat gaji duit 500, duit 1000 tu biasalah. Masa tu maksudnya mewah lah dia masa dia muda, waktu dia bujang, macam tu. Begitu juga wang kertas hanya bernilai selagi digunakan di dalam negara. Ia tidak bernilai jika dibawa ke luar negara. Ia bernilai selagi kondisi duit kertas itu masih baik. Tapi ia tidak lagi bernilai jika rosak, dimakan anak-anak ataupun diconteng. Itu adalah prasyarat jaminan kerajaan. Okay. So, ada duit kertas pun berisiko. Kalau terbakar terus hilang. Kalau duit tu terkoyak, dia nilai dia bergantung kepada berapa persen. Dia ada ikut juga tau. Kalau gambar agung yang hilang, harga dia lain. Nilai pada emas tu, nilai pada duit tu lain. Kalau kita ada RM100, mungkin dia dah dapat separuh je. Kalau hilang gambar agung, mungkin 30% je nilai je kita dapat. So kita begitulah nilai yang ditetapkan bila dengan duit kertas. Berbeza dengan emas, emas bergantung kepada berat dan ketulunannya. Okay. So kalau kita timbang, dia masih lagi ketulinan 999 dan berat dia masih kekal sama dan kita akan dapat nilai yang sama. Kalau kita potong-potong pun dia masih lagi berat emas tersebut. Dia tak ada potong sikit hilang nilai emas tu, tak ada. Sebab dia akan timbang berat dia dan akan cek keturunan dia. Okay. Nilai duit bukan pada kertasnya. Jaminan kerajaan itu sebenarnya terjamin jika ekonomi dan politik negara stabil. Jika berlaku apa-apa gangguan terhadap ekonomi dan politik, jaminan itu tidak lagi terpakai dan nilainya boleh terus hilang begitu sahaja. Contoh paling mudah, lihat saja apa yang berlaku kepada negara-negara Timur Tengah yang sedang bergolak. Duit mereka tidak lagi bernilai. Ia berbeza dengan emas. Menurut pakar kewangan Azizi Ali, emas adalah satu-satunya aset kewangan yang berdiri dengan sendiri. Ia tidak perlu jaminan sesiapa. Ia tidak berkait dengan sesiapa. Ia tak perlu geran atau surat pemilikan. Nilainya terletak pada berat dan ketulunannya sendiri. Ia laku di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sekalipun. Satu fakta yang kita perlu tahu, emas dan perak telah digunakan sebagai alat penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah manusia. Disebabkan sifatnya yang tidak boleh dicipta, tidak binasa dan tidak boleh dibinasakan mengguna apa cara sekalipun.
Kalau Tuhan takdirkan cuma ada 100,000 tan emas tertanam dalam perut bumi, maka jumlah itu saja yang wujud dan bertukar tangan antara manusia. Disebabkan faktor itulah, ia ialah satu-satunya aset kewangan yang tidak sekali-kali boleh jatuh nilainya menjadi kosong. Ia dianggap duit sebenar sejak zaman berzaman. Itulah satu emas ni yang menariknya, dia tak boleh ditambah sesuka hati. Maksudnya sebab kalau ikut Robert Kiyosaki, this is God money. Duit dari Tuhan. Dia cakap kan. So bila apa saja yang ada dekat muka bumi ni, itu yang kita guna pakai. Dengan kata lain, emas kita ni boleh jadi emas recycle yang dijumpai dan pernah digunakan oleh Firaun dulu. Okay. So duit emas kita ni mungkin emas recycle macam tu lah. Kita panggil emas recycle lah. Sebabnya emas dapat dia lebur, dijadikan bentuk. Macam tu. Emas yang kita guna sama lagi, bertukar-tukar tangan. Alright. Okay, seterusnya. Lagi jatuh, lagi orang beli. Apa saya faham hakikat ini, saya tak risau tentang apabila saya faham hakikat ini, saya tak risau tentang turun naik harga emas. Harga naik saya gembira sebab saya boleh menjualnya pada harga lebih tinggi kalau hendak pakai duit. Bahkan apabila harga turun, saya lebih gembira sebab saya berpeluang membeli aset yang mahal pada harga yang lebih murah. Cuba perhatikan apabila berlaku kepada permintaan emas apabila harganya turun. Orang akan serbu beli emas bagaimana yang berlaku di negara China pada tahun 2013. Ada kedai emas sampai kehabisan stok. Bahkan di Malaysia pun sama. Jualan emas seminggu dikatakan bersamaan dengan sebulan jualan pada waktu-waktu biasa. Maksudnya, lagi harganya jatuh, lagi orang berebut-rebut membelinya. Satu perkara yang kita perlu ingat, emas kalau harganya jatuh, ia adalah emas dan tetap bernilai. Duit kertas yang kita pakai, kalau nilainya jatuh, ia adalah kertas. Lagi jatuh nilainya, lagi orang lari. Tak ada dalam sejarah orang berebut-rebut membeli duit kertas apabila harganya jatuh. Bahkan, sejarah membuktikan kesemua wang begitu akan berakhir dengan nilai intrinsiknya yang sebenar, iaitu kosong. Kalau takut membeli emas kerana risiko harganya jatuh, membiarkan kekayaan kita disimpan dalam bentuk wang kertas sebenarnya lebih menakutkan. Okay. Kalau siapa yang faham tentang emas, nilai sebenar emas ni dan duit kertas kita, mereka akan lebih risau kalau tak ada emas. Okay. Saya pernah join seminar daripada Datuk Muhammad Daud Bakar, sekarang dah Tan Sri Datuk Muhammad Daud Bakar. Beliau pernah bagi tahu kalau mata wang kita reset, emas akan kembali shine. Maksudnya emas akan menonjolkan sifatnya yang sebenar. Itu daripada perkongsian daripada Tan Sri Muhammad Daud Bakar dalam seminar. Saya tak ingat tahun dia, dalam 2017, 2018 macam tu lah. Saya pernah join seminar dia, itu kata-kata beliau dalam seminar tersebut. Okay. Alright, baik. So kita dah cover untuk chapter subtopik 1.01. Alright, so itu saja untuk hari ini. So mungkin esok kita akan ke subtopik yang kedua, emas dan sejarah mata wang. So kita jumpa lagi minggu hadapan pula kan. Sebab saya dah komit untuk bacakan buku emas ni setiap hari sampai kita habis chapter ni, dan kita akan sambung ke buku-buku yang seterusnya. Alright, so kali ni kita akan cover buku emas. So esok kita jumpa lagi untuk chapter 1.02. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.